Sekejap, saya record sekejap. Okey, Alhamdulillah. Syukur. Okey, nota dah nampak Mana wakil Raudatul Ilmi? Raudatul Ilmi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Rosa ke? Ya, sorry Ustaz, saya salah masuk grup lain tadi. Tak apalah Jah, kita nak belajar syafaat insya-Allah. Okey Jah. Ah, Macam mana kita? Kita boleh mula ke? Boleh Ustaz. Teruskan Ustaz . Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus salihan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita memasuki hari yang pertama pada bulan yang baru dalam bulan Islam. Hari ini adalah 1 Sya'ban 1442 Hijrah. Sebulan lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga bulan Sya'ban ini kita dapat penuhi dengan melakukan amal-amal soleh. Di antaranya adalah mungkin kita boleh berpuasa dalam bulan Sya'ban dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur sebanyak-banyaknya pada Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Raudatul Ilmi, Hajar Rosa dan rakan-rakan seperjuangan kerana selalu sering menyediakan ruang-ruang untuk belajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak belajar salah satu platform, bolehlah bersama dengan Raudatul Ilmi kerana banyak majlis-majlis ilmu yang diadakan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab syafaat. Kita akan masuk pada bab syafaat. Tapi sebelum itu, izinkan saya menerangkan perjalanan pengisian kita tentang tajuk kehidupan sebenar di alam akhirat. Sebab minggu lepas saya tidak dapat bersama. Jadi minggu ni kita sambung. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang sentiasa mengikuti tajuk berkenaan dengan alam akhirat ini, bab yang semua sekali chapter ataupun bab yang kita akan belajar ada 11 bab. Semua sekali ada 11 bab. Cadangannya insya-Allah pada minggu yang ke-5, pada minggu yang ke-5 hari Isnin, iaitu pada 15 Sya'ban. Kerana kita tinggal lagi, kita akan jumpa Isnin 2 kali lagi. Isnin hari ini, Isnin minggu depan dan Isnin sekali lagi 29 hari bulan. So kita ada lagi dalam 2 Isnin. Jadi bab dalam tajuk akhirat ini kita tinggal lagi bab 6, bab 7, bab 8, 10 dan 11. Kita tinggal lagi hanya berbaki 5 bab. Okey, kita hanya masih lagi berbaki 5 bab. 5 bab ini insya-Allah kita akan selesaikan pada 15 Sya'ban, iaitu pada 29 hari bulan 3. Kerana pada bulan 4, tunggu makluman tentang apakah tajuk yang lain yang akan dibentangkan. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan tamatkan tajuk alam akhirat ini. Jadi cara nak belajarnya, pagi ini insyaAllah kita akan menghabiskan bab yang ke-6, cerita tentang syafaat. Lepas tu kita akan masuk sedikit maklumat pada bab yang ke-7, cerita tentang penghisapan. Minggu depan insya-Allah kita sambung lagi bab nombor 7. Kemudian kita terus dengan bab timbangan amal, bab 8. Kemudian pada 2 minggu akan datang, iaitu pada 29 hari bulan 15 Sya'ban, kita akan masuk kepada bab lintasan sirat. Kemudian kita habis kepada tajuk Al-Qantarah. Maknanya habislah tajuk ni. Ni adalah untuk makluman awal pada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu ke mana
hala 7 pengisian kita pada hari Isnin. Sebab tu kalau kita belajar ni, kita kena ada struktur dia. Kita kena sistematik supaya kita tahu, supaya ada kesinambungan belajar. Baik tuan-tuan, untuk bab 6 ini, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, tolong merujuk kepada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Muka surat 115 sehingga muka surat 131 untuk bab nombor 6. Okay, bab nombor 6 ni dia bermula muka surat 115 sampai 131. Namun untuk pengisian pada pagi ini, kita tidaklah akan membaca satu muka, tetapi saya akan mempercepatkan pengisian kita, ulasannya. Saya akan ringkaskan ulasan supaya target kita pada bulan ini, pada bulan 3 ni kita selesai tajuk alam akhirat. Kenapa kita nak masuk bab syafaat di hari akhirat? Kerana pada 2 minggu lepas kita telah menceritakan tentang Telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar ia berada di padang mahsyar. Apabila berada di padang mahsyar, matahari dekat dengan manusia hanya beberapa mil. Oleh kerana matahari dekat dengan manusia beberapa mil dengan kepanasan dia, maka antara yang akan berlaku, manusia akan pergi kepada telaga yang ada pada setiap Nabi. Begitu juga kita umat Muhammad SAW, kita akan pergi kepada Telaga Al-Kausar yang dijaga oleh Nabi SAW. Selepas peristiwa itu, kita masih lagi menunggu untuk dihisap. Jadi kita kena faham dia punya perjalanan di hari akhirat. Maknanya kita nak bincang tentang hisap. Tapi hisap ni kita sedia maklum, di hari akhirat manusia berkumpul di padang mahsyar bukan sedikit. Tetapi manusia yang awal sampai manusia yang hujung. So agak-agak macam mana keadaan kita yang duduk berhimpit-himpit dalam keadaan panas cahaya matahari. Dengan matahari hanya beberapa mil. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, Nabi kata, bayangkan kalau kamu duduk macam duduk di tempat letaknya anak panah, duduk dekat-dekat macam tu, lepas tu kamu rasa berada di akhirat seperti 50,000 tahun. So macam mana perasaannya? Oleh sebab itu, kita masuk ke tajuk syafaat ni. Kenapa? Kerana syafaat yang mula-mula berlaku di alam akhirat adalah syafaat untuk dipercepatkan perhitungan hisab di hari akhirat. Maksudnya syafaat yang kita nak belajar pada pagi ini adalah syafaat yang pertama sekali yang berlaku di hari akhirat, iaitu syafaat untuk dipercepatkan berlakunya hari penghisaban. Oleh sebab itu, kita akan belajar tajuk syafaat di hari akhirat. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan buka terus kepada muka surat nombor 124. Lihat apa yang saya paparkan di Zoom ni. Yang saya paparkan di skrin Zoom ini, inilah maklumat syafaat yang kita akan belajar pada pagi ini. Sebab itu, tuan-tuan kalau ada nota, lepas tu kita menggalakkan tuan-tuan baca dulu. Alhamdulillah saya dapat feedback, ada yang dah habis baca dah. Alhamdulillah, tahniah pada tuan-tuan dan puan. Sebab tu pentingnya nota. Kalau dah baca dulu, lepas tu belajar sekali lagi, insya-Allah akan bertambah kefahaman. Sebab tu baca dulu, sebab kali ini saya tidak akan baca ayat by ayat, tapi saya akan sebut isi-isi penting saja. Saya akan sebut perenggan berapa, muka surat berapa, jadi dekat nota itulah tuan-tuan kena bacalah satu kalimah by satu kalimah. Satu perkataan kepada satu perkataan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada muka surat 124, kita lihat kepada hadis.
berkenaan dengan syafaat, hadis ini tidak dikhuatirkan lagi hadis ini adalah hadis yang sahih, kerana hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Mari sama-sama kita menghayati hadis ini. Dalam masa yang sama, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan untuk mencatat beberapa maklumat tambahan yang saya akan berikan sebentar lagi. Jadi, kita bawa diri kita seolah-olah kita berada di bawah teritnya matahari di hari akhirat, maka pada ketika itu ada sebahagian manusia mereka pergi mencari rasul-rasul yang pernah Allah utuskan di hari akhirat. So kita baca muka surat 124. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca pada hadis 120, muka surat 124, ni kita dah baca sedikit maklumat ini, tapi kita terus pergi pada perenggan 2. Sebab tu dalam nota itu, hadis tu saya telah buat perenggan by perenggan. Jadi tuan-tuan kena tahu perenggan berapa, paragraf yang keberapa. Okey, kita terus pergi kepada paragraf perenggan yang kedua ni. Walaupun tak nampak macam perenggan kan, tapi dah ada jarak tu. Nampak tak perkataan yang Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, jarak matahari begitu dekat sehingga manusia pada ketika itu berada kepada kemuncak yang susah dan payah sangat. Tengok Nabi SAW cerita pada kita. Lepas tu Nabi kata, mereka tidak berkuasa untuk menanggung keadaan tersebut. Maknanya manusia tak mampu sebenarnya nak menghadapi matahari dengan orang yang ramai, berhimpit-himpit, kan, dengan cahaya matahari hanya berapa mil. Maka untuk mempercepatkan supaya hisab ni diselesaikan, supaya kita tidak berhimpit-himpit berada di padang mahsyar menunggu untuk dihisab, maka sebahagian mereka tu maknanya dalam banyak-banyak manusia itu, ada di kalangan mereka ini, mereka mencari jalan. Mereka cari jalan apa? Mereka mencari jalan siapa yang dapat meminta syafaat kepada Tuhan. Itu pada perenggan yang kedua. Ini datangnya permulaan adanya syafaat. Mereka berbincang-bincang. Kita tengok kan, apa kita dah tengok keadaan macam sekarang kan. Dia kata, maka mereka nak pergi minta syafaat kepada Allah. Ini syafaat untuk apa tahu? Ini dipanggil syafaat untuk dipercepatkan berlakunya hari penghisapan. Lepas tu, perenggan yang ketiga, maka mereka pun pergilah cari. Sesetengah mereka mencadangkan agar jumpa Nabi Adam alaihi salam. Maksudnya, di hari akhirat nanti yang akan berlaku, ada manusia dia pergi cari Nabi Adam alaihi salam. Jumpa tak Nabi Adam? Ya, mereka jumpa Nabi Adam alaihi salam. Lalu mereka berkata kepada Adam. Yang ni saya buat ringkasan saja, tuan-tuan kena bacalah word by word dia. Maka waktu mereka jumpa Nabi Adam, sebelum mereka nak minta tolong Nabi Adam pergi jumpa Allah, minta syafaat kepada Allah, maka mereka menceritakan, mereka memuji Adam ini. Waktu mereka jumpa Adam, kenallah Adam tu. Bagaimana dia kenal? Wallahu ta'ala alam. Tapi hadis ni hadis yang benar. Maka ketika mereka jumpa Adam, mereka kata 3 perkara tentang Adam. Perkara pertama, mereka kata, Adam, engkau ni adalah bapa bagi manusia. Adam, engkau ni tak ada emak. Engkau tidak berasal daripada sesiapa. Engkau ni special kejadian kau, wahai Adam. Lepas tu, mereka kata kepada Adam, Adam, engkau ni Allah perintah malaikat sujud kepada engkau, wahai Adam. Lepas tu, mereka kata apa pada Adam? Kita tengok perkataan dia. Mereka kata, pada baris yang kelima, mereka mengatakan bahawa, tidakkah engkau melihat apa yang kami alami? Kejap, saya kena kontrol suara. Tengok. Dia kata pada Adam apa? Mereka kata pada Adam, sekejap ya. Saya minta tuan-tuan agak audio jaga. Baik. Mereka kata pada Adam, mereka kata apa pada Adam? Sekejap ya. Tadi kat mana tadi? Masya Allah. Jom. Pada Adam baris kelima tu. Mereka kata apa? Mereka kata, Adam, kau tak tengok ke apa yang kami alami ni? Kau tak tengok ke betapa susahnya kami ni? Tuan-tuan kena ingat ya. Dialogues
ataupun permintaan manusia jumpa pada Nabi ni semua sama. Nanti dia jumpa Nabi lain, dia akan cakap benda yang sama. Benda yang sama tu apa? Mereka akan cakap kepada Nabi-Nabi tu, kau tak tengok apa yang kita sedang alami sekarang? Kau tak rasa ke? Tak rasa ke nampak kesusahan itu? Maka apa jawab Adam? Ingat ya, jawapan Nabi-Nabi yang lain semua sama. Malaikat jawapan daripada Rasulullah dia berbeza. Saya sebut dulu peringkat awal supaya tuan-tuan tahu. Maka apa jawapan balas Adam kepada mereka? Ni Adam kata apa? Adam kata sesungguhnya hari ini, dia kata, Tuhanku sangat marah. Kemarahan yang belum pernah terjadi sebelum ini dan takkan terjadi lagi selepas ini. Lepas tu Adam, dia memberikan alasan kenapa dia tidak boleh membantu manusia yang minta tolong kepada dia supaya minta syafaat kepada Allah. Adam menyebutkan alasannya, yang mana alasan Adam, dia kata, aku dulu pernah buat salah kepada Allah dengan aku mendekati sebatang pokok. Dalam hadis ni, dia tak sebut ayat berapa. Saya minta tuan-tuan salin. Tuan-tuan salin ayat berapa di dalam Quran yang menunjukkan Adam telah mendekati sebatang pokok yang Allah larang untuk dia dekati. Tuan-tuan tulis. Surah pertama Al-A'raf ayat nombor 20. Ayat nombor 20 sampai 22. Surah Al-A'raf ayat 20 sampai 22. Surah yang kedua adalah surah Taha ayat 120 sampai ayat 122. Surah Taha ayat 120 sampai 122. Nanti buka balik surah Al-A'raf ayat 20 hingga 21, 20 hingga 22, buka semula surah Taha ayat 120 hingga 121, akan jumpa bagaimana Adam mendekati sebatang pokok. Jadi Adam ni, dia ingat balik kesalahan yang dia dulu. Tuan-tuan, kesalahan Adam ini, kalau kita baca Quran, Allah telah terima taubat Adam. Allah telah bertaubat, Allah telah terima taubat Adam. Nak tahu taubat Adam diterima? Ayat apa? Cuba salin. Okey, kalau nak tahu taubat Adam telah diterima oleh Allah setelah dia dikeluarkan daripada syurga, Suratul Baqarah ayat nombor 37. Suratul Baqarah ayat 37 yang taubat Adam Allah sebut terang-terang. Ayat 37 Suratul Baqarah, Allah telah terima taubat Adam. Nak tahu taubat Adam bunyinya apa? Apa doa taubat Adam? Tulis Suratul Al-A'raf ayat nombor 23. Suratul Al-A'raf ayat nombor 23. Doa yang biasa kita amal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana sampai habis tu. Itulah doa taubatnya Adam. Lepas tu ayat surah Baqarah 37, Allah kata Allah telah terima taubat Adam. Tapi kenapa Adam tetap merasa bersalah di akhirat? Sebab mereka tahu tentang betapa beratnya buat salah kepada Allah. Sekalipun Allah telah terima taubat Adam. Macam mana dengan kita? Macam mana dengan kita yang dosanya banyak nanti nak bertemu dengan Allah wa azza wa jalla? Sedangkan Adam bapa kita sendiri tak boleh tolong kita. Maka Adam kata apa? Dia kata diriku. Dia kata aku hanya boleh jaga diri aku saja. Nafsi. Lepas tu dia suruh jumpa Nuh alaihis salam. Okey, selesai dekat situ. Apabila mereka jumpa Nuh, seperti biasa, mereka akan memuji Nuh dulu. Okey. Apabila mereka jumpa Nuh pada muka surat 124 tu kan, kita terus pergi kepada perenggan muka surat nombor 125. Apabila mereka jumpa Nuh, mereka cakap dua perkara. Yang pertama, mereka cakap Nuh ini adalah Rasul pertama yang Allah hantar. Okey, itu maklumat pertama. Yang kedua, mereka kata Nuh, engkau adalah hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah. Itu kelebihan yang ada pada Nuh. Lepas tu mereka buat apa? Seperti biasa, sama macam Nabi Adam tadi, mereka suruh Nuh ini kesian dekat dia orang. Tengoklah apa yang berlaku sekarang dengan kepanasan, duduk berhimpit-himpit. Maka apa jawapan Nuh kepada mereka? Apa yang Nuh katakan? Okey,
Kita tengok muka surat 125. Apa jawapan Nuh alaihi wassalatu wassalam? Nuh, dia tak dapat nak bantu manusia-manusia untuk bertemu dengan Allah, nak minta syafaat dipercepatkan berlakunya hari penghisapan ini, kerana Nuh, dia rasa bersalah sangat. Dia pernah minta kepada Allah dulu supaya kaum dia, Allah Ta'ala mendatangkan azab kepada mereka. Nuh rasa bersalah sangat. Dia kata, kita baca dekat hadis tu. Pada perenggan pertama, muka surat nombor 125. Nuh kata, dulu aku pernah doa yang mencelakakan kaumku. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, dalam ayat Quran mana yang kata Nuh pernah berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan azab, beri pertolongan kepada dia sebab umat dia memang dah tak ada harapan dah, memang dah degil dan sebagainya, atau tuan tulis ayat Quran dia. Tuan tulis surah dan ayat dia. Okey, pertama, tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Mu'minun. Al-Mu'minun ayat nombor 26. Surah kedua, surah As-Saffat ayat nombor 75. Kemudian tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Qamar ayat nombor 10. Surah Al-Mu'minun ayat 26, As-Saffat ayat 75, Al-Qamar ayat nombor 10. Kita akan jumpa bagaimana ayat Quran itu cerita Nabi Nuh berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan azab. Nuh rasa bersalah sangat. Tuan-tuan, Nuh ni sebenarnya dia tak bersalah pun. Dia tak salah apa pun. Dan memang ketetapan Allah pun, siapa yang tak nak dengar cakap Rasul dia diazab, tapi kenapa Nuh dia rasa bersalah? Kita ni tuan-tuan, yang banyak buat salah dengan Allah dengan sengaja, kita tahu tu dosa, kita buat juga. Betul tak? Kita ni yang jauh berbeza dengan Nuh. Nuh sendiri takut nak berdepan dengan Allah sebab dia tahu nilai salah tu. Kita ni yang buat salah dengan sengaja, yang berganda-ganda salah, macam mana kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Kerana dosa ini berat, kesalahan ini berat kita buat dekat dunia. Jadi inilah bagaimana kenalnya para nabi kepada Allah, mengenalnya mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Nuh. Nuh kata, aku tak boleh tolong. Aku hanya boleh fikir diri aku je, kata Nuh AS. Pergilah kamu. Mereka cadang jumpa Nabi Allah Ibrahim AS. Tengok perenggan yang kedua, muka surat 125. Waktu mereka jumpa Nabi Ibrahim, mereka memuji Nabi Ibrahim. Antara yang mereka katakan kepada Ibrahim, mereka mengatakan Ibrahim ini adalah Khalilullah. Ibrahim ini dia memang kekasih Allah. Martabat Ibrahim ini dia adalah di antara kekasih Allah. Maka mereka jumpa Ibrahim. Mereka ceritalah apa masalah mereka. Mereka minta Ibrahim supaya bagi syafaat kepada mereka dengan percepatkan hisab, jumpa dengan Allah Ta'ala. Maka Ibrahim alaihi salam, dia tak boleh nak tolong. Sedangkan kita faham Nabi Ibrahim ini adalah bapa bagi segala para Nabi. Kita selalu sebut selawat, kalau sebut nama Nabi, juga nama Ibrahim kan. Masya Allah, Nabi Ibrahim, betapa mulianya dia. Dia pun tak boleh nak tolong. Dia kata, alasan dia kata, dia seperti biasalah semua Nabi akan cakap, hari ni hari yang dahsyat, Tuhan sangat marah sebagainya. Maka dia cerita tentang kesalahan dia. Dia pernah melakukan 3 perbohongan. Dia kata, perbohongannya. Maksudnya Nabi Allah Ibrahim, ni kalau kita sebut bohong ni macam agak kasar jika kita sabitkan dengan Nabi SAW. Sedangkan para Nabi ni dia maksud. Jadi perbohongan ni apa sebenarnya? Sebenarnya Nabi Ibrahim, dia pernah buat 3 helah. Dalam hadis dia tak sebut perbohongan tu apa. Tapi tuan-tuan kena catatlah. Nabi Allah Ibrahim masa hidup dia pernah menggunakan, dia pernah berhelah. Dia pernah buat helah sebanyak 3 kali. 3 kali yang menyebabkan helah yang dia cakap tu menyebabkan dia takut nanti Allah hisab dia. Kita ni, ya Allah, daripada kita baling sampailah hari ni, berbanyak kita bohong. Berbanyak dah kita berbohong. Berbanyak dah kita berdusta. Depan orang lain kita cakap lain, depan orang lain kita cakap lain. Betul tak?
kita membuat cerita-cerita yang dusta. Berapa banyak kita berdusta. So macam mana nanti nak dihisap oleh Allah Azza wa Jalla? Macam mana nak temu dengan Allah? Nabi Ibrahim dia pernah buat 3 helah. Nak tahu 3 helah dia apa? Tuan tulis. Yang pertama, tulis. Yang pertama surah As-Saffat ayat nombor 89. Surah As-Saffat ayat nombor 89. Yang kedua surah Al-Anbiya ayat nombor 33. Yang kedua surah Anbiya ayat nombor 63. Dan yang ketiga, dia bukan ayat Quran tapi dalam hadis Musnad Ahmad. Okey, nak tahu 3 helah tu apa? Yang pertama tadi surah As-Saffat ayat nombor 89 kan? Surah As-Saffat ayat nombor 89, Nabi Ibrahim dia pernah membuat satu helah yang ketika penduduk kampung dia tu nak ajak dia keluar pergi berpesta. Nak keluar ajak pergi berpesta. Ni sewaktu Ibrahim berada di Iraq. Tapi Nabi Ibrahim kata apa? Aku tak larat nak keluar lah, aku sakit lah. Dia kata, inni saqimun. Ayat nombor 89. Tapi Nabi Ibrahim, sebenarnya Nabi Ibrahim dia tak sakit. Tapi dia mengatakan dia sakit sebab dia tak nak ikut orang kampung dia keluar daripada kampung. Sebab apa? Sebab dia nak ambil peluang untuk pecahkan patung-patung yang ada kat tempat dia tu. Jadi dia mengakulah, dia buat excuse lah. Saya tak boleh nak join lah. Dia kata, inni saqimun. Aku sakit, dia kata. Helah dia yang kedua, setelah habis patung-patung tu dipecahkan, tinggal patung yang besar, maka apabila orang kampung balik tengok, weh, siapa yang pecahkan patung-patung ni? Maka mereka syak. Oh, ni tentulah Ibrahim sebab dia je ada kat tempat tu. Dia saja tak ikut keluar. Maka Nabi Ibrahim dia buat helah yang kedua. Helah yang kedua itulah dalam surah Al-Anbiya ayat nombor 63. Yang Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Kalau kita baca surah Al-Anbiya ayat nombor 63 tu, Nabi Ibrahim dia mengatakan bahawa, dia kata, hak patung besar itulah yang buat. Dia kata, sebab dia kata patung besar itulah yang buat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga hadis Nabi, yang ini Nabi Ibrahim dia pernah pesan dekat isteri dia Sarah. Nabi Ibrahim dia pernah bermusafir pergi ke Mesir. Nabi Ibrahim dia pernah pergi Mesir. Dia pernah pergi masuk ke bumi Mesir. Yang masa tu ada satu raja yang tidak elok perangai dia. Maka Nabi Ibrahim pesan dekat Sarah, nanti kalau orang tanya engkau siapa, engkau katalah innaha ukhti, engkau adalah saudara perempuanku. Dia kata, dia tak minta mengaku jadi isteri tapi mengaku saudara perempuanku. Itulah helah Nabi Ibrahim yang ketiga. Allahu akbar. Kita tengok cerita ni, macam mana para nabi kenal tentang salah. Kita ni berbanyak kita buat salah, berbanyak kita berdusta. Allahu akbar. Kita buat dusta pasal orang, macam-macam lah. Allahu akbar. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla? Nabi Ibrahim tak ditolong. Lepas tu jumpa siapa? Mereka jumpa Musa. Musa, tengok pada perangan ketiga muka surat 125. Waktu mereka jumpa Musa, mereka kenal Musa. Dan waktu mereka kenal Musa, mereka kata, apa keistimewaan Musa? Mereka kata, Musa ni adalah Rasul yang Allah Ta'ala sendiri bercakap dengan dia. Nabi Allah Musa ni adalah Rasul yang dialah Rasul yang Allah turunkan wahyu, cakap direct dengan Allah Azza wa Jalla, berkata dengan Allah secara langsung. Itu pujian yang pertama. Tetap tulis sikit maklumat kat situ, tetap tulis nota, ayat manakah dalam Quran yang kata Nabi Musa bercakap secara langsung dengan Allah? Kita tulis ya. Okey, ada 2 ayat. Ayat pertama dalam Suratul Nisa ayat nombor 164. Suratul Nisa ayat 164. Yang kedua dalam Suratul Al-A'raf ayat 143. Al-A'raf ayat nombor 143. Okey, An-Nisa 164, Al-A'raf 143, yang Nabi Musa dia berkata-kata terus dengan Allah. Kemudian Nabi Musa dia tak dapat nak tolong. Kenapa dia tak boleh tolong? Dia mengingat apa kesalahan yang pernah dia buat. Tengok Rasul-Rasul, Allahu akbar. Sedangkan dia tak salah pun. Dia buat dengan tak sengaja. Dia buat apa? Dia pernah membunuh orang. Dia bunuh orang apa? Dia pernah tertumbuk
dia pernah menumbuk seorang lelaki, akhirnya tumbukan dia tu menyebabkan lelaki tu mati. Nabi Musa dia tak terfikir pun untuk membunuh, tapi sebabkan tumbukan dia, mati lelaki tu. Kalau kita nak tahu cerita dia menumbuk ni, tuan-tuan kena tulis. Suratul Qasas. Suratul Qasas ayat nombor 15. Suratul Qasas ayat nombor 15. Kita tulis Suratul Qasas ayat nombor 15 dan ayat nombor 16. Suratul Qasas ayat 15 dengan ayat nombor 16. Ayat nombor 16 Suratul Qasas, Allah cerita tentang taubat Nabi Musa, Allah terima. Kita bacalah pada ayat nombor 16. Terang-terang ayat nombor 16 Suratul Qasas, Allah menerima taubatnya Musa. Tetapi ketika di hari akhirat, mereka mengetahui tentang beratnya salah ni, nak bertemu dengan Allah, maka Musa tidak dapat memberikan pertolongan untuk bertemu dengan Allah supaya dipercepatkan berlakunya penghisapan. Maka Nabi Musa suruh jumpa Nabi Isa AS. Tengok muka surat nombor 125, perenggan yang keempat. Tengok perenggan yang keempat, 1, 2, 3, 4, jumpa Nabi Isa AS. Waktu dia jumpa Nabi Isa, antara pujian mereka kepada Isa ada dua. Maknanya nanti mereka dapat jumpa Isa. Apabila jumpa Nabi Isa AS, maka mereka kata pada Isa ada dua perkara yang mereka memuji Isa. Ni kelebihan Nabi Isa. Setiap Nabi-Nabi ni ada kelebihan dia. Maka mereka katakan Isa ni, kita sedia maklum, Nabi Isa adalah Nabi yang dia dilahirkan tanpa bapa. Apabila dia dilahirkan tanpa bapa, macam mana mak dia Maryam tu boleh mengandungkan dia, macam mana mak dia boleh hamil? Itulah yang ayat yang dikatakan kun fayakun. Kalimah Allah bermakna kun fayakun. Maksudnya Allah Ta'ala dengan kalimahnya merujuk kepada apa? Kata para ulama tafsir, merujuk kepada kun fayakun, maka emaknya hamil walaupun tanpa bapa. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, manusia yang jumpa Nabi Adam ni, jumpa Nabi Isa ni, mereka mengatakan, Isa, engkau ni kan hebat, engkau boleh bercakap dengan manusia masa engkau dalam buaian. Lepas tu minta tolong Nabi Isa. Tapi dalam kes ini, Nabi SAW cerita pada kita, Nabi Isa dia tak sebut kenapa dia tidak boleh menolong manusia bertemu dengan Allah untuk minta syafaat dipercepat hari kiamat. Tidak disebutkan kenapa. Nabi Isa kata apa? Diriku, pergilah kamu kepada orang lain, barulah mereka mencadangkan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya ada manusia dia boleh jumpa dengan Rasul. Waktu dia jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, antara pujian mereka kepada Nabi Muhammad, dia cakap dua. Muka surat 125 tu tak jumpa. Perenggan yang bawah sekali tu, terakhir sekali, dua keutamaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam hadis ni. Yang pertama, mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah penutup bagi para nabi. Khatamul Anbiya. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Yang kedua, mereka mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini dosanya telah diampunkan oleh Allah, dosa yang terdahulu dan dosa yang terkemudian. Lepas tu mereka minta, inilah perkataan, mereka kata apa? Syafa'atilah kami di hadapan Tuhanmu. Gariskan ataupun highlightkan perkataan syafa'atilah kami di hadapan Tuhanmu. Maknanya manusia-manusia ini, mereka dapat jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka minta tolong, wahai Muhammad, tolonglah engkau pergi minta syafaat kepada Allah. Kau tak tengok ke apa yang sedang kami alami sekarang? Lalu Nabi buat apa? Inilah syafaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat apa? Nabi kata, aku pun berangkat sehingga sampainya di bawah arash, aku merebahkan diriku bersujud kepada Tuhanku. Masa aku sujud tu, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala membukakan kepadaku
dan memberikan kepada aku ilham berupa puji-pujian baginya dan sanjungan kepadanya yang tak pernah dibukakan kepada seseorang pun sebelum. Maksudnya hadis ni, waktu Nabi sujud di bawah arash, Nabi sujud, sebenarnya sujud, waktu Nabi sujud tu Allah berikan kepada Nabi beberapa bacaan zikir ketika dia sujud itu. Apa dia? Hadis dia tak sebutkan apa dia. Kemudian Nabi cerita lagi pada kita. Muka surat 126. Lanjutkan lagi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad. Okey. Sebelum kita lanjutkan, tuan-tuan dan puan-puan ya, persoalannya adalah, okey, kita catat dekat situ. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi bersujud dulu di bawah arash? Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud terlebih dahulu di bawah arash? Kenapa tak minta terus syafaat itu kepada Allah? Kenapa perlu sujud dulu? Kata para ulama hadis, syarat-syarat syafaat. Okey, tuan-tuan boleh rujuk nanti pada buku surat 116. Tuan-tuan akan jumpa salah satu syarat syafaat mesti dapat izin dari Allah. Jadi apa yang Nabi lakukan ini sebenarnya adalah untuk minta izin dari Allah untuk beri syafaat kepada umatnya. Sebab tu Nabi sujud. Nabi kena minta izin pada Allah. Maka cara Allah mengizinkan, Allah dah beri keizinan kepada Nabi, maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad. Allah kata apa? Wahai Muhammad, angkatlah kepala kau. Maksudnya Allah dah bagi lampu hijau dah. Untuk Nabi Muhammad, dia boleh minta. Pada Allah kata, mintalah engkau, pasti akan diberi. Allah kata, Muhammad, angkat kepala engkau, wahai Muhammad. Engkau nak minta apa? Engkau akan diberi. Berilah syafaat, wahai Muhammad. Nescaya syafaatmu akan diterima. Tengok, Allah beri lampu hijau. Allah menyebut kepada Nabi Muhammad SAW, engkau nak minta syafaat apa, Muhammad? Syafaat engkau akan diterima. Lalu apa kata Nabi SAW? Aku mengangkat kepalaku sambil berkata kepada Tuhan. Tuan-tuan tahu apa yang Nabi cakap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dia cakap, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Yang Nabi cakap apa? Apabila Allah kata, Muhammad, kau angkat kepala kau, wahai Muhammad. Engkau nak minta apa, engkau akan diberikan. Engkau nak bagi syafaat, syafaat pertolongan engkau akan diberikan keizinan. Maka ucapan pertama Nabi kepada Allah, dia kata, ya Rabbku, umat aku, umat aku. Tengok tuan-tuan, betapa kasihnya Nabi Muhammad SAW kepada umat dia. Dia cepat-cepat nak tolong umat setelah Allah bagi keizinan. Dia ingat pada umat dia. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada dia. Allah berfirman, Allah kata, wahai Muhammad, carilah umat-umat engkau yang tak perlu dihisap, masuk ke dalam syurga, pintu sebelah kanan di antara pintu-pintu syurga. Jadi maksudnya Nabi Muhammad pun diberikan keizinan oleh Allah untuk memberikan penghisapan. Maknanya hisap itu akan dipercepatkan daripada permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi Muhammad dia boleh memilih daripada ramai-ramai umat dia 70,000 yang tak akan melalui sesi penghisapan amal. Dia akan terus nanti pergi ke syurga. Tuan-tuan nak tahu siapa 70,000, siapa dia yang masuk syurga tanpa hisap? Yang ini tuan-tuan kena ikuti kelas hari Sabtu 10.30 pagi, tajuk amal-amal yang boleh bawa masuk ke dalam syurga. Nanti kita akan ulas siapa umat-umat yang dipilih oleh Nabi untuk masuk syurga tanpa hisap. Memang kita tahu 70,000, tapi sebenarnya lebih lagi. Daripada 70,000 tu ada pecahan lagi. Daripada 70,000 tu akan tarik lagi 70,000. Akan tarik lagi. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Tapi di sini kita sudah mendapat maklumat syafaat yang terawal yang berlaku di hari akhirat adalah syafaat
untuk dipercepatkan sesi penghisapan di hari akhirat. Dan tuan-tuan tu tolong tulis dekat maklumat di situ, syafaat yang kita baca ni, inilah dipanggil maqam al-mahmud. Tulis kat situ. Maqam al-mahmud. Maqam, kejap ya. Start ni. Okey, tulis kat situ maqam al-mahmud. Yang syafaat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh buat ni, yang Nabi Muhammad dia jumpa Allah, dia sujud tadi tu, itu dipanggil, nama tu dia panggil maqam al-mahmud, yang kita doa selepas azan. Kan kita kata maqam Mahmud tu kan? Yang ini. Okey, maqam al-mahmud. Itu dia maqam mahmud. Yang kita doa lepas azan supaya Allah Taala bangkitkan Nabi dapat kedudukan terpuji tu kan, maqam mahmud tu. Inilah sebenarnya doa yang kita minta kepada Allah tu selepas azan. Untuk maklumat lanjut dia, saya minta tuan-tuan nanti rujuk dalam nota muka surat 126. Nanti saya tengok dalam muka surat nombor 126. Tengok muka surat nombor 126, muka surat sama. Dekat bawah tu kita akan jumpa pembahagian syafaat yang ada pada Nabi SAW. Yang ni saya takkan baca dan kita takkan ulang sebab ada setengah kelas telah diterangkan tentang syafaat. Kita tengok tak syafaat pertama tu, syafaat terbesar uzma tu. Inilah maqam mahmud yang hadis tadi tu. Hadis tadi cerita pasal apa? Yang ni kita tengok pada, kalau orang tanya yang maksudnya kisah yang Adam tak boleh tolong, Nuh tak boleh tolong, Ibrahim tak boleh tolong, Musa tak boleh tolong, Isa tak boleh tolong semua tu. Cerita itulah dipanggil syafaatul uzma, syafaat yang terbesar yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang dinamakan ia dalam hadis, bahkan dalam Quran, maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Okey. Kita habislah tentang bab syafaat ini. Jadi saya buat ringkasan dia. Okey. Jadi tuan-tuan baca dalam bab syafaat. InsyaAllah nanti kalau kita sampai satu tajuk, wallahu ta'ala alam, kalau ada kelas yang berikutnya, cadangannya kita nak buat tajuk tentang syurga. Ya, tentang syurga. Kalau kita setuju dengan tajuk tu, kalau ada kelas lagi tajuk syurga, mungkin kita akan guna nota yang sama untuk bab 6 ni. Kita nak ulas pula. Nanti sebelum nak masuk syurga ada syafaat. Nanti kalau dalam syurga ada syafaat. Iaitu dalam bab yang ke-6. Sebab tu saya tak ulaskan untuk pada pagi ini syafaat-syafaat yang lain. Tuan-tuan dan puan, kita terus pergi kepada tajuk penghisapan amal. Muka surat 132. Ke surat nombor 132, kita terus bagi tajuk penghisapan amal. Dia punya fahamkan cerita ni, maksudnya sekarang apabila dapat syafaat Rasulullah SAW tadi, maka hisab ini akan dipercepatkan. Okey, maka apa yang berlaku dekat hisab? Baik. Muka surat 132, panjang, bab ni dia lebih panjang daripada bab-bab yang lain. Bab nombor 7 ni sampai 172 muka surat. Daripada muka surat 132 sampai muka surat nombor 170. Kalau baca satu-satu dia agak panjang. Jadi untuk mempermudahkan ataupun untuk meringkaskan pengisian, jadi saya tidak akan baca satu muka surat by muka surat. Jadi tuan-tuan bacalah. Tuan-tuan kena baca sendiri. Cuma itulah sebab dia, kalau kita belajar ni, kalau kita laju-laju sangat nanti kita bimbang nak dapat penghayatan dia tu tak ada. Kita tak boleh, nasihat tak boleh ulas panjang dan menyebabkan penghayatan tu dia tak sampai. Tapi tak apa, kita percepatkan. Baik, kita terus pergi kepada penghisapan amal, kita terus lompat. Jadi sebab tu kalau kita belajar cepat-cepat ni, ayat Quran ada kita tertinggal, kita tak baca. Sayangnya, sedangkan akhirat ni dia banyak ayat Quran. Jadi secara tak langsung kita boleh faham ayat Quran tu, tapi tak apa, kita percepatkan, jadi kita skip banyak ayat-ayat Quranul Karim. Kita terus pergi kepada tajuk
macam mana Allah Ta'ala itu dia akan menghisap. Saya minta tuan-tuan terus muka surat 142. Okey, muka surat 142. 142. Kita terus pergi kepada kaedah dan cara penghisapan dilakukan. Okey, budak ingatnya begini. Apabila kita bincang tajuk tentang hisap, hisap ni maksud dia akan melibatkan apa tahu? Okey, perkara besar dekat hisap, dia melibatkan tentang amal itu akan dibentangkan. Itu dia perkara hisap. Hisap ni maksud dia amal yang kita lakukan dia akan dibentangkan. Apa yang kita buat selama kita baligh sampailah kita mati nanti, okey, amal itu akan dibentangkan. Boleh sebut tentang hisap adalah pembentangan amal. Okey. Lepas tu pula apabila kita sebut tentang hisap, nanti akan ada soal jawab. Akan berlaku soal jawab tentang apa yang telah kita lakukan di muka bumi. Kecil ke, besar ke, pahala ke, dosa ke, dia ada dekat penghisapan amal. Lepas tu kalau sebut tentang hisap amal, kalau kita sebut tentang hisap amal ni, kita kena tahu nanti waktu hisap amal tu dah habis, kita akan dapat result dia. Kita akan dapat keputusan amal kita ni macam mana, maka akan berlakunya penyerahan buku catatan amalan. Okey, ini 3 perkara yang besar apabila sebut tentang hisap. Tapi kita belum masuk lagi bab timbang amal. Bab timbang amal nanti insya-Allah kita akan belajar pada bab yang ke-8. Bab ke-8 nanti kita belajar tentang timbang amal. Kita kena tahu ya, timbang amal adalah menimbang untuk melihat balasan yang bagaimana nak beri kepada amal yang telah dihisap. Kita kena faham macam tu dia punya situasi. Timbang amal, fungsi dia seperti mana kata Al-Imam Qurtubi, kalau tuan baca pada bab yang ke-8 tu, kita akan jumpa yang Al-Imam Qurtubi mengatakan timbangan amal fungsinya untuk melihat balasan apa yang nak diberi kepada hamba itu. Sebab amal kita tak sama. Ada orang dia kuat berpuasa, ada orang dia kuat solat, ada orang dia kuat bersedekah, ada orang dia banyak membantu manusia lain, macam-macam. Jadi, amal itu nanti akan ditimbang. Itu masuk bab nombor 8. Sekarang kita cerita tentang bagaimana kita akan menghadapi sesi paparan amal, akan berlaku soal jawab, dan akan berlaku penyerahan buku amal. Untuk kita belajar tentang bab ini, kita belajar dulu tentang bagaimanakah kaedah perbicaraan yang akan dilakukan oleh Allah ketika mana nanti kita akan dibicarakan oleh Allah seorang demi seorang. Macam mana? Kita belajar dulu kaedah dia. Nombor 1, muka surat 142. Okey, kita belajar kaedah dulu, nanti baru kita masuk soalan apa yang ditanya. Kita masuk dulu muka surat 142. Yang pertama, sudah pasti tidak akan ada seseorang daripada kita pun yang akan dianiayai oleh Allah. Maksud dia, ketika mana Allah nak hisap tu, Allah tak akan tersilap. Allah tak akan menzalimi mana-mana manusia dia. Dia mukmin ke, dia tak mukmin ke, Allah Ta'ala dia akan hisap. Dengan apa? Dengan secara apa? Dengan secara, maksudnya Allah Ta'ala hisap, tak akan berlakunya kezaliman. Okay, itu pertama. Okay. Yang maklumat inilah, yang siapa ikut kelas Al-Fatihah hari semalam, pagi semalam hari Ahad, pukul jam 9 pagi, kita telah sebut bahawa salah satu tanda Allah itu Ar-Rahman di hari akhirat itu
Semua orang Allah akan bagi rahman dia. Orang mukmin Allah bagi rahman dia, orang kafir pun Allah bagi rahman dia. Di akhirat macam mana? Inilah antara jawapan dia. Semua orang dibicarakan oleh Allah, tapi tiada sebarang berlaku kezaliman. Okey, kita baca dulu ayat rujukan dia. Kita ambil satu ayat saja. Contohnya suratul Nisa ayat nombor 40, Allah mengatakan innallaha la yuzlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan menzalimi, menganiaya seseorang sekalipun. Walaupun seberat zarrah. Zarrah. Sekecil mana sekalipun, Allah Ta'ala tidak akan menganiaya seseorang. Okey. Ayat-ayat lain tu tuan-tuan boleh baca lah. Okey, kita terus pergi kepada apa makna Allah tidak menzalimi mana-mana hamba dia di akhirat walaupun seberat zarrah. Tengok apa kata Syanqiti. Al-Imam Syanqiti dia kata, dia iaitu Allah tidak akan menganiaya seseorang pun, maknanya Allah tidak akan mengurangi kebaikan orang yang pernah buat kebaikan. Allah Ta'ala tidak akan tambah keburukan orang yang melakukan keburukan. Allah tidak akan menambah keburukan orang yang melakukan keburukan. Dia juga tidak akan memberi azab kepada orang yang tidak melakukan dosa. Maksud dia begini. Kalau kita ada contoh, kita ambil contoh mudah. Kalau kita pernah buat 1000 kebaikan, nanti dari akhirat 1000 kebaikan tu akan ada. Dia takkan kurang. Dia takkan berlaku apabila nanti bertemu dengan Allah dibicarakan, kita nampak kenapa amal saya hanya ada 990 sedangkan saya buat 1000. Tidak akan berlaku macam tu. Lepas tu pula kalau ada orang buat dosa, dia buat dosa, contoh ada 1000 dosa dia buat. Tetapi di hari akhirat tidak akan berlaku, tengok dosa dia ada 1010. Contoh, tidak akan berlaku penambahan dosa bagi dosa yang dia tak buat. Tapi kalau pahala dia buat takkan kurang. Bahkan Allah tak maknanya, maksudnya orang yang tak bersalah dia tidak akan disalahkan. Ini adalah kaedah yang pertama. Ini kaedah yang pertama. Sebab itu kalau kita belajar dekat sini, kita jangan bimbang. Hakim yang sebaik-baik hakim, setepat-tepat pembalasan, hakim adalah Allah. So hakim adalah Allah. Itu pertama. Itu pertama. Yang kedua, kaedah yang kedua Allah guna, seseorang tidak akan disiksa kerana dosa orang lain. Maksud dia Allah tidak akan menyiksa orang lain kerana dosa tu dilakukan oleh orang lain. Okey. Ini berdasarkan ayat dalam Al-Quranul Karim, contohnya dalam suratul Al-An'am ayat nombor 64. Ayat 164. Allah kata apa? Wala taksibu kullu nafsin illa 'alayha wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah kata dia tiadalah kejahatan yang diusahakan, yang dilakukan oleh setiap orang melainkan dosanya akan kembali pada dirinya, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Seorang yang berdosa dia tak akan pikul dosa orang lain. Kecuali lah, nanti kalau kita belajar lagi, kalau belajar lebih dalam, kecuali kalau dia ada saham sekali dosa menyesatkan orang, yang itu dia ada dosa. Itu dia akan tanggung dosa orang yang dia sesatkan. Itu dia tanggung dosa dia. Tapi secara umumnya begitu. Okey, boleh baca juga surah An-Najmi ayat nombor 38 hingga 41, muka 144. Okey, kita terus pergi yang ketiga. Yang ketiga, cara penghisapan itu berlaku, Allah menyediakan saksi-saksi. Allah menyediakan saksi-saksi. Jadi kita jangan risau. Kalau kita dekat dunia, kita tak ada duit nak lantik peguam, betul tak? Nak lawan peguam yang hebat, peguam yang expert, mungkin kita kalah. Walaupun kita betul. Hakim tu mungkin boleh bias, hakim tu mungkin boleh salah, hakim tu mungkin boleh aniaya orang, tapi di akhirat jangan risau. Allah Ta'ala menyediakan semua ruang untuk dihisab. Antaranya, Allah sudah menyediakan saksi-saksi.
Nak tahu saksi itu siapa? Nombor satu, Allah Ta'ala itu sendirilah yang akan menjadi saksi. Surah Yunus ayat nombor 61, Surah Nisa ayat nombor 33, yang Allah mengatakan innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ini saksi yang paling kuat sekali. Tetapi Allah juga yang menjadi hakimnya. Tetapi ada juga, nanti kita akan belajar, kita akan jumpa nanti, ada juga orang yang dia cuba tipu Allah di hari akhirat. Nanti kita akan tengok. Dan bagaimana Allah Ta'ala handle kes tu. Nanti kita akan baca kejap lagi. Nanti kalau sempat kita akan baca pagi ni, tidak kita sambung minggu depan lah. Soal jawab tu. Ada manusia, dia cuba tipu Allah juga. Sedangkan Allah tahu. Tetapi Allah sendiri, macam mana Allah Ta'ala buat bagi orang yang menipu dia. Nanti kita insyaAllah kita akan pelajari nanti pada ayat-ayat yang berikutnya. Ini saksi pertama. Saksi kedua siapa tahu? Saksi yang kedua, antaranya adalah para rasul. Antaranya adalah para rasul. Maknanya dia, rasul ini juga nanti Allah jadikan mereka sebagai saksi tentang dah sampai ke belum dakwah. Ini pun jadi saksi. Rasul-rasul ni semua jadi saksi. Semua jadi saksi. Nuh jadi saksi, Ibrahim jadi saksi kepada umat dia. Ini bermakna nanti sekejap lagi, kalau kita ada waktu lagi, kita akan masuk kepada soal jawab. Allah akan bertanya kepada individu. Allah akan bertanya kepada kumpulan. Allah akan bertanya kepada umat. Itu semua akan berlaku. InsyaAllah. Nanti kita akan tengok macam mana Nabi-Nabi ni disoal jawab oleh Allah dan macam mana mereka takut ketika mana mereka disoal jawab oleh Allahu Azza wa Jalla. Okey, saksi daripada Rasul. Baik. Dalil dia antaranya surah Nisa ayat nombor 41. Okey, kalau kita baca surah Nisa ayat nombor 41, tuan-tuan boleh bacalah. Muka surat 145 tu tuan-tuan baca dengan hati yang lapang, baca satu persatu. Ayat inilah, ayat nombor 41 inilah yang menyebabkan Nabi SAW menangis, mengalirkan air mata dia kerana ayat 41 inilah yang Nabi faham bahawa nanti di akhirat umat dia dipanggil, Nabi pun akan dipanggil, berlaku soal jawab. Sebab Nabi sendiri akan menjadi saksi. Allah tanya kepada umat dia nanti, kamu ni ada tak rasul yang datang? Maka saksinya adalah Nabi. Maka Nabi tahu dia akan menjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dia akan jadi saksi. Sebab itu Nabi mengalirkan air mata. Sebab dia tahu dia akan bagi jawapan, yang jawapan dia tu nanti akan memberi kesan yang buruk kepada orang-orang yang tidak mendengar dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat tak hadis syafaat? Nabi sayang sangat kat umat dia. Nabi sedih kalau umat dia tidak memeluk Islam. Nabi sedih sangat kalau umatnya tidak dengar cakap dia. Nabi sedih sangat. Tapi ketika Nabi dapat syafaat tadi, Nabi ingat dekat umat dia. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi kepada saksi yang ketiga. Saksi yang ketiga, muka surat nombor 146. Saksi yang ketiga ni juga sebenarnya di kalangan manusia. Di kalangan manusia dengan manusia pun akan menjadi saksi. Maksudnya, kita ni manusia akan menjadi saksi kepada manusia yang lain. Contohnya apa? Ini saya cerita sikit, pendek saja. Saya tidak ulas secara panjang lebar. Ni cerita saksi manusia dengan manusia. Contoh, kita masuklah juga bab ni. Kita masuklah contoh juga untuk bab ni nak katakan saksi tadi. Okay, kalau tuan-tuan lihat pada bab nombor muka surat 146, tuan-tuan boleh baca hadis ni. Hadis ni cerita tentang Allah soal siasat Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam kan. Kita tengok ya. Ini bukti ada manusia dia menipu Allah. Tapi Allah Ta'ala minta bukti. Hebatnya Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala minta bukti tentang dakwaan. Kalau kau cakap betul, mana bukti? Kalau kau cakap salah, mana bukti dia? Kita tengok Allah Ta'ala akan cerita tentang Nabi Nuh. Kita kena baca hadis ni untuk menampakkan lagi, menakutkan kita lagi betapa detailnya Allah dan Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Lepas tu orang belajar tentang akhirat ni, hati-hatilah.
Jangan ingat orang tak tahu dosa yang kita buat. Kita cakap-cakap di belakang, kita duduk PM-PM orang, kita DM-DM orang, kita bisik-bisik, ada konspirasi sini sana. Ingat, nanti di hari akhirat ada bukti dia. Jadi Nabi Nuh ketika Allah panggil dia, ya Allah, macam mana Nabi-Nabi pun dipanggil. Ketika Nabi Nuh dipanggil dalam hadis, Allah tanya pada dia, Nuh cakap apa? Nuh cakap, labbaika wa sa'daika ya Rabb. Dia kata, aku memenuhi panggilanmu dan aku siap ya Allah memenuhi perintahmu ya Rabb. Allah tanya pada dia. Tengok ya, dia berlaku perhisapan. Soal jawab ni. Allah tanya, adakah kau sudah menyampaikan risalahmu? Allah tanya, hal ballaghta? Engkau dah sampai ke tugas engkau sebagai rasul? Maka apa jawab Nuh? Nuh jawab apa? Nuh kata, na'am, ya Allah, ya aku telah sampaikan tugas aku sebagai rasul. Kita tahu kan Nabi Nuh berapa ratus tahun dia menyampaikan dakwah tu? 950 tahun. Kita bayangkan 950 tahun, siang, malam, pagi, petang dia menyampaikan dakwah kepada umatnya. Allah tanya nanti di hari akhirat. Kita bayangkan kita yang pernah kita selesai ke tak selesai tugas, Allah tak tanya. Maka Nabi Nuh ni Allah tak tanya pada dia, kau dah sampaikan dakwah ke belum? Nuh kata, ya Allah, betul aku dah telah menyampaikan dakwah. Lepas tu Allah Ta'ala minta bukti. Tengok Allah Ta'ala minta bukti. Allah Ta'ala berkata kepada umat Nuh. Maknanya umat Nuh akan dipanggil. Umat Nuh siapa? Umat Nuh semua tu, umat Nuh yang pernah dibinasa disebabkan apa? Disebabkan banjir besar, tufan tu kan. Tengok Allah minta bukti. Tuan-tuan, bahaya ya. Di hari akhirat, setiap kenyataan kita ini dia ada bukti dia. Dia ada bukti saksi dia. Macam mana kita nak lari di hari akhirat? Allahu Akbar. Sebab tu dalam Fatihah diingatkan Malik Yawmiddin. Allahu Akbar. Okey, kita tengok. Lepas tu, apa jawab umat Nuh? Tengok Allah panggil umat Nuh untuk clarify kan. Tengok Allah tanya. Nuh kata, ya saya dah buat. Tuan-tuan tahu tak? Allah tahu tak Nuh dah buat? Tentulah Allah tahu. Tapi kenapa Allah Ta'ala mengadili juga? Ini dipanggil akhirat. Inilah dipanggil akhirat. Kan? Maka Allah Ta'ala ni beri peluang. Allah Ta'ala beri peluang kepada umat dia untuk defend. Untuk defend tentang kenapa Allah Ta'ala bagi ruang. Allah Ta'ala tanya pula kepada umat Nuh. Allah Ta'ala tanya apa? Allah Ta'ala berkata kepada umat Nuh, hal ballaghakum? Allah Ta'ala tanya, adakah dia sudah menyampaikan risalahnya kepada kamu semua? Tengok Allah Ta'ala minta clarification. Betul ke Nuh ni telah menyampaikan dakwah kepada kamu semua? Kita tahu tak apa jawapan umat Nuh? Kita tahu apa jawapan umat Nuh? Fayaquluna, kata Nabi SAW, mereka mengatakan, ma atana min nadhirin. Mereka jawab apa? Tak ada satu pun pemberi peringatan yang datang kepada kami. Tengok, mereka berbohong. Mereka berbohong kepada Allah. Dan mereka telah menuduh Nuh ini tidak pernah bagi dakwah kepada mereka. Ini hari akhirat. Kita tengok ya. Ambil hadis ni sebagai penghayatan, menjadi satu panduan, pengajaran untuk kita. Dekat dunia, kita boleh lari daripada orang. Tapi di hari akhirat, kita tak boleh lari daripada Allah. Maka Allah tanya kepada umat Nuh. Umat Nuh jawab apa? Tak ada seorang pun datang kat kami menyampaikan peringatan. Tak ada, umat Nuh dia jawab. Tengok Allah buat apa? Allah tahu kan, kita belajar tadi kan, Allah kan saksi nombor satu. Kan? Allah ini dia maha menyaksikan. Tapi sebab Allah jadi menjadi hakim, Allah berikan ruang untuk semua orang. Tengok betapa adilnya Allah, hebatnya Allah. Allah bagi ruang kepada dua-dua pihak. Lepas tu Allah tanya kepada Nuh balik semula. Nabi Nuh dia kena defend lah. Dia defend diri dia. Allah tanya kepada Nuh. Allah tanya kepada Nuh, man yashhadu laka? Allah tanya kepada Nuh, Nuh, siapa yang boleh menjadi saksi kepada engkau? Sebab Nabi Nuh kata tadi, dia kata, ya, dia dah sampaikan, betul tak? Tapi tanya balik kepada umat Nuh, Nuh kata tak ada pun, dia tak pernah datang pun. Lepas tu Allah tanya kepada Nuh, Nuh, kau defend diri kau. Pernah tak ada orang, siapa yang boleh jadi, kita panggil apa? Saksi ya? Siapa yang boleh defend kau? Siapa yang boleh jadi saksi kepada engkau? Tuan tahu tak Nuh jawab apa? Sebab umat dia yang ni telah tolak dia.
Maka Nuh harapkan siapa? Apa jawab Nuh alaihi salam? Nuh kata, Muhammadun wa ummatuhu fatashhaduna annahu qad balagha. Maka Nuh kata apa? Kita nak tahu Nuh jawab apa. Nuh kata, ia akan jadi saksi bahawa aku telah menyampaikan dakwah kepada mereka, ya Allah, adalah Nabi Muhammad dan umat dia. Rupa-rupanya, siapa jadi saksi akan defend Nabi Nuh? Nabi Muhammad dengan umat dia. Sebab apa tuan-tuan buat? Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran, kita belajar kisah Nabi Nuh. Betul tak? Dalam Al-Quran, ada satu surah lagi pasal Nabi Nuh. Betul tak? Dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kita tahu cerita macam mana tufan tu datang kepada mereka. Betul tak? Jadi siapa yang akan defend Nuh? Nabi Muhammad dan umat dia yang akan mempertahankan Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kita tengok tak? Betapa detailnya, betapa adilnya, betapa sempurnanya Allah menjadi hakim. Dia bagi ruang kepada orang yang mendakwa dan orang yang didakwa. Defendant ke, plaintiff ke, Allah bagi ruang. Ya, Allah bagi ruang. Masya Allah. Ni bermakna kita umat Nabi Muhammad akan jadi siapa? Kita juga akan menjadi saksi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Pada penyaksian ni. So kalau kita baca hadis ni, Masya Allah, macam mana kalau kita dibawa jumpa dengan Allah ya? Macam mana kalau Allah Ta'ala tanya pada kita apa yang kita dah buat kat muka bumi ni. So agak-agak kita nak jawab apa dengan Allah. Nanti kita akan baca, dipanggil seorang demi seorang, macam mana kita boleh tersungkur dan terduduk. Nanti kita akan baca hadis tu pada perincian yang berikutnya. Okay, kita pergi terus kepada saksi nombor 3. Saksi yang berikutnya adalah saksi yang berikutnya adalah saksi di kalangan para malaikah. Ini berujuk dalam surah Qaf ayat nombor 21. Malaikah. Kita nak tahu siapa malaikat yang akan jadi saksi apa yang kita pernah buat. Apa yang pernah kita cakap. Apa yang pernah kita bisik-bisik. Apa yang pernah kita cakap belakang. Apa yang pernah kita buat sorang-sorang. Kita nak tahu tak malaikat itu siapa? Malaikat itu sudah tentunya adalah malaikat Raqib dan Atid. Kita bacalah surah Qaf. Raqib dan Atid, dia akan jadi saksi kepada Allah Azza wa Jalla. So nanti nak cakap apa pada Allah? Nak kata tak, saya tak cakap. Oh, saya tak cakap, saya tak pernah apa. No. Di hari akhirat tidak boleh lari lagi. Okay, kemudian berikutnya, nak tahu saksi siapa lagi? Adalah saksi yang Allah sediakan adalah bumi yang kita pijak. Bumi yang kita pijak. Tuan-tuan pernah berada di bumi mana di bumi Allah? Tuan pernah pergi mana? Tuan ingat 10 tahun dulu pernah pergi mana? Pernah berada di mana? Siapa ada diary? Siapa pernah tahu 20 tahun yang lalu dia pernah buat apa dalam tempoh setahun di mana? Yang akan bagi tahu kepada Allah adalah bumi. Dalil dia, tengok muka surat 147, kisah Nabi SAW ketika Nabi membaca suratul Zalzalah ayat nombor 4. Allah kata, Yawma idhin tuhaddisu akhbaruha. Allah kata ayat nombor 4, bumi ni dia akan cerita pada Allah tentang khabar-khabar dia. Kita dah tak ingat lah. Semalam cakap apa pun kita dah tak ingat, betul tak? Minggu lepas kita dah buat apa, kita dah tak ingat dah. Betul tak? Tahun lepas, kita tak ingat dah, banyak sangat kita cakap. Tapi waktu kita cakap tu, ya Allah, tak kenal dosa, tak kenal pahala, tak kenal dah. Tapi tak apa. Nanti di hari akhirat, bumi tu akan cakap lah. Dia akan cakap pada Allah. Lalu Nabi tanya kepada Allah Ta'ala tanya kepada bumi. Lalu Nabi bertanyalah kepada para sahabat, korang semua ni tahu tak bumi tu akan cakap apa pada Allah, berita apa yang dia akan khabarkan? Maka mereka mengatakan Allah dan Rasul je yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan khabar yang berita yang mereka akan cerita tu nanti dia akan jadi saksi kepada setiap hamba lelaki dan hamba perempuan
Dia akan cakap, lelaki ni telah buat amalan sekian-sekian pada tarikh sekian dan sekian. Begitu juga perempuan ni telah buat sekian-sekian pada tarikh sekian-sekian. Tuan-tuan dan puan-puan, kat mana pernah berada? Pernah berada di Coffin Bean buat apa? Pernah berada di pulau itu apa? Pernah berada di mana? Pernah berada pada mana-mana? Bumi itu akan cerita pada Allah apa yang dia dah buat. Baik, kita pergi kepada saksi yang lain yang Allah akan sediakan nanti di hari akhirat, iaitu anggota tubuh badan. Muka surat 148, kita boleh jumpa dalam surah Yasin ayat 66. Jadi kita al-maklum tentang ayat ini. Lepas tu kita boleh jumpa juga, boleh rujuk dalam surah Nur ayat nombor 20, ayat nombor 24. Dan kita boleh juga jumpa dalam surah Fussilat ayat nombor 20. Tuan-tuan akan jumpa kesimpulan dia tiga-tiga surah ni, siapa saksi anggota tubuh badan kita yang selalu dengan kita. Yang pertama, kita akan jumpa yang akan berkata kepada Allah, kaki. Tangan. Tangan akan bercakap, kaki jadi saksi apa yang tangan tu cakap. Siapa yang boleh pisahkan tangan dengan kaki dia? Tak boleh nak pisahkan. Lepas tu siapa lagi yang akan menjadi saksi kepada mereka? Lidah pun akan jadi saksi, tangan pun jadi saksi, kaki pun jadi saksi. Termasuklah kalau baca surah Fussilat, nak tahu siapa jadi saksi? Gariskan, wajuluduhum. Siapa dia ni? Kulit badan pun akan jadi saksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Ke mana kita nak lari di hari akhirat? Kalaulah pemerintah dia faham bab ni, dia tahu ayat-ayat Al-Quran ni, mereka akan jadi satu pemerintah yang amanah, adil. Kita pun macam tu juga. Kalau kita orang biasa, rakyat marhai ni pun, kalau kita faham bab ni, kita akan cakap yang baik-baik je pasal orang. Kita akan bincang benda yang baik-baik je. Kita akan menghadiri majlis-majlis yang baik-baik je. Tangan kita ni akan buat benda-benda yang baik je. Mata kita akan melihat benda yang baik-baik je. Telinga kita akan melihat benda yang baik-baik je. Kalau kita masukkan telinga kita mendengar benda yang tidak baik. Surah apa tadi tu kita baca tadi? Dalam surah Fussilat, Allah kata apa? Allah mengatakan bahawa saksi ni siapa? Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Allah kata telinga mereka nanti, penglihatan mereka nanti dan kulit-kulit akan jadi saksi kepada mereka. Lepas tu kalau tuan-tuan nak belajar tentang panca indera tubuh ni, saya syorkan tuan-tuan belajar kitab Penawar Bagi Hati. Kitab Penawar Bagi Hati ni kitab dia cerita tentang macam mana kita nak gunakan anggota tubuh kita ini pada mendapat marzatillah. Belajar kitab. Selama ni, mulut kita sedap je nak cakap. Dan betul tak? Telinga kita sedap je dengar. Macam-macam. Jangan ingat kita yang bercakap di belakang, kita yang buat sesembunyi, ingat Allah tak tahu. Tak ada. Konsep PM ke, konsep DM ke, konsep apa-apa ke, orang yang fikir hari akhirat, dia akan hati-hati. Dia nak cakap je bukan-bukan, dia berhenti. Astaghfirullah. Ya Allah, kita telah buka aib orang lah. So dia berhenti, astaghfirullahalazim. Macam tu. Sebab apa? Dia teringat tajuk. Tapi kalau kita belajar tajuk-tajuk seperti ini, kalau diri kita tidak berubah, mulut kita tidak berubah, telinga kita masih lagi digunakan untuk dosa, tangan kita masih lagi digunakan untuk dosa, hati kita kita tak berubah, bermakna ilmu yang kita belajar selama ini tidak berkat. Dia mudah je.
Kalau ilmu tu tak berkat, ilmu tu tak beri impak apa-apa pada diri kita. Jadi kena muhasabah. Baiki balik semula. Kenapa tak berkat? Sebab apa? Kenapa diri tak berubah walaupun belajar bab-bab macam ni? Ya, ini saya khususkan nasihat ini untuk diri saya terutamanya. Saya yang bercakap ini pun nanti Allah akan soal saya. Saya lagi berat tuan-tuan berbanding dengan tuan-tuan perempuan. Sebab saya mengajak orang buat kebaikan, tapi saya buat tak? Saya mencegah orang keburukan, tapi saya tinggal tak? Jadi kita nasihatlah antara satu sama lain. Kita semua bukan manusia yang suci. Jangan ingat kita ini suci sehingga kita mencerita tentang orang lain tu hina. Jangan. Sepatutnya kita mencerita keburukan kita sendiri. Maksudnya kita lihat keburukan yang ada pada kita. Tak ada orang yang perfect. Tak ada orang yang tidak ada orang yang boleh lari daripada dosa, melainkan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi boleh baca surah Fussilat ayat nombor 21. Dekat situ tuan-tuan akan jumpa juga macam mana Allah Taala cerita tentang kulit itu dipersalahkan. Kulit tu nanti akan dipersalahkan. Kenapa kau jadi saksi kepada aku? Kulit tu cakap, kau tanyalah Allah. Allah yang ciptakan aku boleh berkata-kata kan? Masya Allah. Subhanallah. Okay, kita pergi kepada saksi yang lain. Saksi yang lain, yang saksi yang kuat juga, sebenarnya diri kita. Diri sendiri yang tahu. Yang ini dinyatakan oleh Allah dalam beberapa ayat Quran. Antaranya, dalam suratul Qiyamah, ayat 14 dan 15, Allah kata apa? Balil insanu ala nafsi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Ya, saksi yang paling kuat sebenarnya adalah diri kita. Kan Allah kata, walau alqa ma'adhira, walaupun dia nak cari alasan. Tapi Allah kata, diri dia sendiri tahu, kata Allah, apa yang dia dah buat, apa yang dia tak buat, apa yang dia terlebih buat, apa yang dia kurang. Allah kata, diri dia tu sendiri yang tahu, kata Allah. Walaupun dia cari banyak alasan. Macam tu juga Allah sebut dalam surah Al-Adiyat ayat nombor 7. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Sesungguhnya dia menyaksikan dengan sendiri apa keingkaran yang telah dia lakukan. Okey, itu adalah pendekatan yang keberapa tadi? Okay, kita ada sedikit lagi waktu. Okey, kita dah belajar kaedah yang digunakan pertama apa? Allah tidak berlaku zalim. Ini yang pertama. Yang kedua, kita belajar kita yang tak buat satu dosa, kita tak akan kita tidak akan dibebankan dengan dosa orang lain. Yang nombor 3, Allah menyediakan saksi-saksi di hari akhirat. Siapa yang tak mengaku, siapa yang mendakwa dia betul, tak apa, tunggu saksi yang Allah akan sediakan nanti di hari akhirat. Dan kita masuk kepada yang keempat, perkara yang keempat yang Allah akan lakukan di hari akhirat, akan dipaparkan amal-amal yang pernah kita buat. Nak tahu amal apa yang kita buat selama ni? Nak tahu mulut kita pernah cakap apa? Telinga kita pernah dengar pasal apa? Kaki ni pernah berada di mana? Tangan ni pernah mesej, pernah type apa? Jawapan dia nanti di akhirat, kita akan tahu. Kita akan tahu langit tinggi dan rendah. Caranya macam mana? Allah Ta'ala akan paparkan, Allah Ta'ala akan bentangkan amal-amal yang pernah kita buat, bermula daripada kita baligh sampailah kita dicatatkan amal. So agak-agaklah kalau kita tanya diri sendiri, sebab diri kita akan jadi saksi tahu dengan Allah. Kalau kita duduk ambil baca bab-bab ni
Kan baca nota, baca balik, ingat balik kita dah belajar. Rasa-rasanya nanti waktu buku amal kita dibentang, kita akan nampak banyak pahala ke kita akan nampak banyak dosa? Agak-agak. Kita ada waktu untuk kita berubah. Allah bagi kesempatan, sebab tu bagus kita belajar. Ingat, kita kena pegang kita manusia yang tidak suci. Kita kena pegang siapa macam tu. Siapa-siapa pun. Ulama ke, ustaz ke, mufti ke, siapa-siapa ke, semua orang yang melakukan dosa. Terjatuh dalam dosa. Kan? Tapi kita belajar bab-bab ni, moga-moga kita ambil kesempatan lah, supaya Allah tutup dosa kita. Nak tahu dosa kita ini diampun atau tidak? Nanti kita akan belajar lagi ke hari penghisapan tu. Tapi kita masuk bab keempat, caranya macam mana Allah akan buat, Allah akan paparkan. Dia kalau macam kita masuk mahkamah kan ada dibuka kertas siasatan kan. Mula-mula kena tangkap dulu, buka kertas siasatan, lepas kertas siasatan, buka kertas pendakwaan, so nanti dibentangkan. Itulah nanti di akhirat. Apa maklumat yang pernah kita lakukan, semuanya ada pada buku amal. Jadi kita akan bentang, dan siapa yang akan baca? Kita yang akan baca sendiri. Dan kita akan baca nanti pada minggu depan. Saya nak buka sesi soal jawab dulu. Macam mana orang-orang yang banyak berdosa ni ketika dia baca buku amal dia, dia memang terkejut beruk. Memang terduduk. Agak-agak macam mana, ya Allah, bila dia baca buku amal dia. Kita akan berceritakan tentang pembentangan buku amal. Lepas tu, habislah tentang metod tu. Lepas tu kita terus masuk kepada tajuk. Waktu kita bentang buku amal tu, macam mana soal jawab berlaku. Ni dah masuk terus kepada, maksudnya pada minggu depan, kita akan masuk tentang pembentangan buku amal. Macam mana dibentang, siapa akan baca, soalan apa yang Allah akan tanya nanti dari akhirat. InsyaAllah, kita akan sambung pada minggu depan untuk kita habiskan tajuk hisab. Lepas tu kita akan terus kepada satu bab lain. Kita akan masuk kepada tajuk timbangan amal. Pada bab nombor 8. InsyaAllah pada minggu hadapan. Saya buka soalan soal jawab. Saya tengok soalan dekat chat sekejap ya. Okey, ada yang bertanya soalan. Dia tanya, ada tak huraian tentang situasi apabila, saya tanya, ada tak huraian tentang situasi apabila penghisapan dipercepatkan? Maksud saya, perincian tentang bagaimana cepatnya berlaku satu penghisapan setelah mendapat syafaat. Yang ini, wallahu ta'ala alam, tiada perincian tentang percepatan, bagaimana kadar cepatnya setelah dapat syafaat tadi tu. Tapi kalau kita baca, kalau tengok pada muka surat nombor 133 dalam nota, sudah pasti Allah Ta'ala ni adalah secepat-cepat manusia yang secepat-cepat yang melakukan penghisapan. Dia tak macam zaman sekarang. Zaman sekarang kes banyak bertangguh, betul tak? Kes banyak, lapor kes, tapi tak diambil, tidak didakwa. Lepas tu pula nak kena tunggu pula postpone kan. Tapi jangan bimbang. Di hari akhirat, hakim-hakim yang postponekan kes-kes manusia dekat dunia ni, nanti di akhirat, dia juga nanti akan melalui macam mana dia akan dihakimi oleh Allah. Begitulah. Tapi kalau kita baca ayat muka surat 133, saya nak jawab soalan tadi tu, yang bertanya soalan macam mana betapa cepatnya penghisapan dapat amal tu, kita kena baca muka surat 133. Allah Ta'ala ni, dia adalah secepat-cepat memberi hisab. Kita tengok pada ni, kejap ni. Tengok muka surat 133 surah Al-An'am ayat 62, perhitungan Allah amat cepat. Tadinya kita boleh jumpa dalam surah Al-An'am ayat 62, Allah mengatakan wa huwa asra'ul hasibin. Allah Ta'ala itu adalah pembuat perhitungan yang paling cepat.
Baca juga dalam surah Al-Baqarah ayat 202, wallahu sari'ul hisab. Allah itu adalah amat cepat perhitungannya. Termasuklah surah Al-Maidah ayat nombor 4, innallaha sari'ul al-hisab. Dekat sini. Jadi di akhirat jangan risau. Tidak ada kes yang akan bertanggung bertahun-tahun tidak diselesaikan. Tak apa. Masa dekat dunia ni, zalim orang, tak buka kertas kesihatan, tak nak buat kerja apa untuk selesaikan kes-kes laporan-laporan tadi, tak apa. Di akhirat tunggu. Dia sendiri nanti akan melihat dalam buku amal dia, rupa-rupanya sepanjang aku jadi hakim ni, aku bekerja mendapat laporan, aku sendiri buat tak kisah. Tak apa, nanti dia akan tahu. Jadi jawapan yang bertanya tadi, wallahu ta'ala, kita tidak diberitahu oleh Allah dan Rasul tentang bagaimanakah percepatan itu berlaku. Tapi kalau kita rujuk dalam ayat-ayat yang telah dipaparkan tadi, muka surat 133 hingga 134, Allah akan menghisap dengan cepatnya. Bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Baik, soalan yang berikutnya adalah, salam Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pula dengan dosa isteri yang jika tidak ditegur oleh suami, yang tidak ditegur oleh suami juga termasuk dosa ditanggung oleh orang lain? Okey, suami yang tidak menjalankan tugas menegur isterinya, Allah Ta'ala akan hisap nanti di hari akhirat. Kenapa dia buat macam ni? Kenapa dia buat macam ni? Dan isteri itu pun kena ingat juga, dia itu sendiri pun Allah akan hisap juga. Kenapa buat macam tu? Kenapa buat macam tu? Kalau suaminya sudah memberi teguran, tapi tak berubah juga, maka suami itu terlepas dari sudut tanggungjawab dia dalam memberikan nasihat kepada isteri. Tapi kalau isteri tak berubah, isteri pun akan menanggung. Dia bukan kerana isteri buat dosa, suami tanggung dosa isteri. Sebab isteri dah balik, suami dah balik. Itu yang kadang-kadang orang kata, anak kalau dia tak semayang, bapa akan tanggung dosa. Kena hati-hati ucapan tersebut. Anak tu dia dah balik, dia dah ada cikgu yang mengajar, ustaz mengajar, dia tahu sebantu solat, tapi dia tak nak solat, bapaknya terlepas, maknya terlepas. Tapi kalau bapaknya membiarkan, tidak langsung diberikan pengajaran, bapaknya berdosa di atas sebab dia tidak mengajar anak dia. Tapi kalau anaknya tak nak solat, anaknya tak nak buat begini, anak dia tanggung dosa dia sebab anak dia dah balik. Dekat situ konsep dia. Kemudian, kalau kita buat dosa dan sudah bertaubat, adakah dosa itu masih ada untuk penghisapan dan dikira untuk dikenakan azab? Baik, soalan ni nanti kita akan jawab ketika mana setiap orang dipanggil untuk melihat dosa dia. Okey, nanti kita akan jumpa pada muka surat 162 sampai muka surat nombor 165. Kita dosa yang kita bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Nanti di akhirat, Allah Ta'ala dosa itu dihisap. Dihisap tu maksudnya apa? Kena faham. Tadi saya dah sebut awal-awal. Hisap ni dia melibatkan paparan amal. Hisap ini dia melibatkan soal jawab. Orang yang beriman, kita macam kita tak terlepas dari buat dosa. Betul. Tetapi dosa kita akan dipaparkan. Apa yang kita buat dipaparkan oleh Allah. Dipaparkan oleh Allah, dia ada dua, hisap tu dah ada dua. Hisap tu maksudnya, ada orang dipaparkan dosanya, tetapi Allah Ta'ala tanya, kenapa buat begini? Kenapa? Ditanya dengan detail. Ada manusia, Allah sekadar paparkan saja. Dia nampak dengan matanya itu dosa yang dia buat. Dipaparkan saja. Tetapi tidaklah berlaku soal jawab. Faham tak? Ditunjukkan, dipaparkan, tapi tidak berlaku argument. Ada manusia berlaku argument. Itu yang nanti kita akan jumpa. Aisyah radhiyallahu anha, dia akan tanya kepada Nabi ketika kata Nabi dalam beri buku amal. Jadi orang beriman, Allah hanya paparkan. Dan orang beriman ni, dia akan mengaku dosa yang dia buat. Tapi nanti kita akan belajar, setelah semua dihisap, Allah akan beri satu sesi penerimaan laporan buku itu. Apa dia? Last kali itu.
Nanti waktu kita dapat buku tu, kita akan dapati Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosa yang dia buat. Ketika itu, wah, gembira dia. Apa lagi berlaku? Itu kita kena ulas pada minggu hadapan. Baik. Ni soalan Puan Nur Ain tanya, kalau taubat kita sudah diterima, adakah masih dibentangkan amal dosa kita nanti di khayat ramai? Yang ni kena faham begini. Okey. Nanti kita belajar pada minggu depan. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan muka surat nombor, sekejap ya, saya tengokkan dia punya ayat dia supaya baca dulu untuk mudahkan pada minggu depan. Kalau baca pada muka surat nombor 161 ya, dan rakan-rakan yang lain, dosa tu kalau orang mukmin ingat ya, ini dipanggil kelebihan orang yang jaga aib orang lain. Ingat ya, hari akhirat adalah hari manusia menyaksikan apa yang manusia dah buat. Ada manusia di hari akhirat, Allah Ta'ala akan tarik tabir dia. Nanti di akhirat, dia macam ni. Kalau kita masuk mahkamah kan, siapa pernah tengok mahkamah, pernah masuk mahkamah, ada setengah hakim, dia bicarakan kes tu secara terbuka. Orang lain yang datang dekat mahkamah tu, dia dengar apa yang berlaku. Ada orang, dia dibicarakan secara tertutup. Jadi orang yang jaga aib orang lain di dunia, kalau dia orang beriman, nanti Allah akan bicarakan dia secara tertutup. Nak tahu dalil dia? Buka muka surat 161 sehinggalah muka surat nombor 162. Nanti kita akan belajar pada minggu depan lah. Okay, kita belajar pada minggu depan. Maka nanti Allah akan tarik tabir. Dia ada satu. Buka. Ya Allah Ta'ala akan tutup kes tersebut daripada orang lain untuk menyaksikan. InsyaAllah. Antara siapa dia akan dapat kelebihan macam tu? Kelebihan dia adalah ketika di dunia dia tutup aib orang. Siapa-siapa di muka bumi ini yang masa dekat dunia ikut sedap mulut nak cerita pasal aib orang, nanti di akhirat aib dia pula Allah akan paparkan, disaksikan oleh orang lain. Sebab itu ketika di dunia, tutup aib orang. Supaya nanti di akhirat, aib kita, dosa yang kita buat, Allah Ta'ala akan tutup daripada orang lain. Ulasan ini minggu depan. Kita akan ulas pada muka surat nombor 161 hingga muka surat 162. Baik, ada soalan lain adalah, dah tak ada dah soalan dekat chat. Okey, ada pertanyaan? Kalau tak ada, saya nak berhenti. Ustaz. Ya. Kak Anis ya? Ya. Ustaz, di padang mahsyar Allah paparkan perbuatan baik buruk kita. Tapi sebelum itu, bila kita sedang nazak, adakah Allah terdahulu tayangkan seluruh peristiwa hidup kita sebelum menghembus nafas terakhir? Baik. Jadi kita dah ada preview dah. Kita punya amalan dan dosa-dosa. Okey. Siapa yang mengikuti kelas Alam Barzah pada hari Ahad, setiap hari Ahad tu, kita ada buat kelas Alam Barzah pukul 10.30 pagi. Dia setakat ini, wallahu ta'ala, tidak lagi dijumpai mana-mana dalil Quran ataupun hadis Nabi yang mengatakan kalau orang tu baik, ketika dia mati, dia akan dipaparkan amal baik dia. Kalau orang itu dia jahat, dipaparkan amal jahatnya. Iaitu setakat ni tak jumpa lagi. Yang ada dalam ayat Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW, orang yang baik, kalau dia nak tahu dia itu baik tak baik, ke mana hala tujunya, dia akan berlaku, dia akan tahu daripada malaikat yang datang. Malaikat datang tu siapa? Wajah dia macam mana? Lepas tu kalau tuan-tuan baca dalam hadis tu, malaikat tu dia cakap apa kepada si mati tu. Contoh kalau kita ambil satu contoh, kalau kita baca dalam surah Waqi'ah lah contoh kan. Kalau kita baca surah Waqi'ah tu cerita tentang golongan al-muqarrabun dengan ashabus shimal.
Yang kalau kita baca tu, yang ketika orang mukarrabun, malaikat akan kata pada dia, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Lepas tu kalau kita baca dalam surah Al-Waqi'ah juga, yang pasal ashabul yamin, malaikat kata fasalamul laka min ashabil yamin, selamat engkau. Maksud dia nak tahu kita ini baik ke tak baik kita, jahat ke tak jahat kita, kita ketahui daripada bagaimanakah kedatangan para malaikat ketika nak mati, ketika sakratul maut tu. Dekat situ kita akan tahu. Tapi tidak ada nas, dalil yang kata dari sudut kita dipaparkan amal kebaikan keburukan tu, wallahu ta'ala a'lam. Yang itu saya tidak ada ilmu. Sebab saya setakat kajian untuk tajuk-tajuk tentang tu, tak jumpa lagi yang kata kita boleh nampak amal baik dan amal buruk. Yang tu tak jumpa lagi. Cuma kita boleh tahu kita mati ni baik tak baik, husnul khatimah ke su'ul khatimah, kita boleh lihat daripada macam mana kehadiran para malaikat tu. Ini memang ada dalam Al-Quran, memang ada dalam hadis Nabi SAW. Allahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey. Saya lanjutkan sikit dengan soalan Puan Anis tadi. Kalau amal selepas waktu dalam kubur ada. Waktu dalam kubur ada cara dia, tapi tadi soalan dia berkaitan dengan sakratul maut kan. Kalau nak tahu amal kita baik tak baik kan, tengok nanti waktu kita dalam kubur, yang teman kita tu, dia muka dia cantik tak, pakaian dia cantik tak, wangi tak dia. Tu kalau siapa yang belajar tajuk Alam Barzah, tuan-tuan akan jumpa. Saya ada cerita hari Ahad tu, kita ada cerita tentang amal kita ni dia bertukar menjadi orang. Hadis sahih tu, ada tu. Nanti selepas selesai jawapan soalan muka wa nakir, nanti kita semua amal kita akan datang. Cuma kalau kita nak tahu baik tak baik amal kita tu, tengok amal tu, kalau mukanya cantik, amal tu jadi orang. Kalau pakaiannya cantik, wangi, maka orang akan tanya, kau siapa? Maka yang amal tadi jadi orang tu, dia akan cakap, aku ni amal kau lah, amal baik engkau lah. Tapi kalau didapati nanti kalau dalam kubur ada orang mukanya buruk, pakaiannya buruk, busuk, itulah amal buruk kita. Jadi kat situ kita akan tahulah tak amal kita ni kat dunia macam mana. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Kalau tiada, kita berhenti kat sini. Kita jumpa insya-Allah minggu depan ya. Kita ada ini minggu depan ni kelas yang kedua terakhir untuk tajuk alam akhirat insya-Allah. Minggu depan kita sambung lagi tajuk bab 7 hisab. Lepas tu kita terus masuk kepada tajuk timbangan amal. Timbangan amal. Kalau ada kesempatan waktu, kita masuk tajuk timbangan amal. Jadi saya minta tuan-tuan kalau boleh baca dulu bab 7 dan baca dulu bab yang ke-8. Terima kasih banyak-banyak kepada Radatul Ilmi, kepada Hadiah Rosah dan rakan-rakan yang lain atas ruang yang diberikan, usaha yang sangat baik ini yang kita pun sama-sama dapat belajar. Sebab adanya ruang ini, banyak manfaat yang dapat kita belajar. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Amal. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz dan Hajar Rusa. Assalamualaikum. Ila liqa.